Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan cara membuat kari pap dengan menggunakan acuan kari pap. Okey, mula-mula kita sediakan inti dulu. 24 gram serbuk kari. 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 2 biji ubi kentang, 1 tangkai daun kari, 1 biji cili besar, 2 batang serai yang telah diketuk, 100 gram isi ayam yang telah dipotong dadu, 1 sudu besar pes asam jawa, garam secukupnya, sedikit perasa, ini jika sukalah. Okey, jom kita start masak. Mula-mula ubi kentang buang dulu dia punya kulit. Ni cara saya lah, saya guna piler macam ni. Seterusnya ubi kentang ni dipotong dadu. Okey, inilah rupa ubi kentang yang telah siap dipotong dadu. Okey, seterusnya cili besar ni dihiris nipis macam ni lah. Seterusnya bawang putih dicincang halus. Ini kalau nak guna chopper pun boleh. Seterusnya bawang besar. Okey, yang ni saya guna bawang Holland. Saya potong 4, kemudian hiris macam ni lah. Okey, seterusnya halia. Okey, ini cara saya ya. Saya akan potong halia ni, kemudian saya akan potong memanjang. Macam ni lah. Saya tak mayang halus sebab saya nak rasa halia tu sebenarnya. Bagi saya, kalau masak kari, letak halia macam ni memang bagi saya dia sedap lah. Rasa halia tu memang masuk dengan tekak saya. Okey, seterusnya kita masak dulu bahan inti. Mula-mula tuangkan minyak dalam kuali. Okey, anggaran dalam 2 hingga 3 sudu besar minyak. Tak perlu banyak lah sebab kita nak tumis je. Seterusnya masukkan semua bahan-bahan yang kita dah hiris dan cincang tadi, iaitu bawang besar, bawang putih, cili dan juga halia. Tumis semua bahan-bahan ni hingga naik bau. Setelah itu bolehlah masukkan serbuk kari. Kacau hingga semua bahan-bahan ini sebati, kemudian bolehlah masukkan isi ayam.
Seterusnya bolehlah masukkan ubi kentang yang telah dipotong dadu. Masukkan serai yang telah diketuk dan daun kari. Tuangkan sedikit air. Kemudian masukkan pes asam jawa. Jika nampak terlalu kering, bolehlah tambah lagi air supaya ubi kentang lebih cepat masak lah. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga serbuk perisa. Kacau sehingga ubi kentang menjadi lembut dan air nampak kering, maknanya dah masak dan bolehlah disejukkan sebelum digunakan. Okey, sekarang kita sediakan pula dough untuk membuat kulit kari puff. Bahan yang diperlukan adalah 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan minyak masak, setengah cawan air sejuk, iaitu air yang baru keluar daripada peti sejuk lah. Dan jangan lupa sedikit garam. Okey, mula-mula kita perlu panaskan dulu minyak masak ni. Bila minyak dah panas, bolehlah tuang ke dalam tepung. Kacau perlahan-lahan dengan menggunakan sudu. Ini panas ya, jangan guna tangan, nanti melecur lah pula. Kacau hingga rata, kemudian bolehlah masukkan air sejuk. Air sejuk ni masukkan sedikit demi sedikit. Kacau dulu dengan menggunakan sudu sampai adunan ini menjadi berat, kemudian bolehlah uli dengan menggunakan tangan. Sambil-sambil uli tu masukkan air sedikit demi sedikit. Uli sampailah jadi dough, macam ni lah. Ini rupa dough yang dah siap lah.
Rehatkan dough selama 15 minit sebelum digunakan. Okey, ini cara saya ya. Saya akan masukkan dough ke dalam plastik macam ni untuk mengelakkan dough daripada keras. Okey, ini selepas direhatkan selama 15 minit, dough nampak lembut dan lebih elastik lah. Okey, seterusnya bulatkan dough macam ni. Boleh juga nak timbang supaya saiz dough ni sama je. Tapi kalau tak nak timbang pun boleh buat macam ni je. Sebab kita akan guna acuan nanti. Kemudian dough ni masukkan ke dalam plastik dan hanya keluarkan yang kita nak guna je. Tujuan dia supaya dough ni kekal lembut. Okey, ini adalah inti yang kita dah buat tadi dan telah pun disejukkan. Canaikan dough. Okey, untuk menghasilkan kari puff yang rangup, dough hendaklah dicanai jangan terlalu tebal lah. Dan juga jangan terlalu nipis. Kalau nipis nanti dia senang pecah. Ke depan dia agak-agak. Nipis dia lebih kurang macam ni lah. Okey, untuk resepi kali ini saya nak tunjukkan cara membuat kari puff dengan menggunakan acuan. Jadi ini adalah acuan. Maknanya dough yang telah dicanai nipis, letakkan pada acuan. Ini acuan kari puff ya. Kemudian letakkan inti pada bahagian tengah-tengah dia. Okey, ini tip paling penting sekali untuk mengelakkan kari puff terbuka semasa digoreng. Gunakan bancuhan tepung, tepung gandum, sedikit tepung gandum yang dibancuh dengan air, kemudian oleskan ataupun sapukan pada bahagian tepi acuan kari puff ni. Boleh tengok video ni ya. Ini cara dia dan ini tip dia sebenarnya. Okey, kemudian barulah tangkup. Kalau nak tahu, bancuhan tepung yang kita letak tu sebenarnya bertindak macam gam untuk mengelakkan kari puff terbuka semasa digoreng. Okey, dah siap dan inilah rupa dia. Nampak cantik kan? Okey, yang ini kari puff versi tanpa krim lah. Untuk yang tak pandai krim kari puff, ini memang cara yang paling mudah. Okey, ini adalah rupa kari puff yang telah siap sebelum digoreng. Seterusnya, bolehlah panaskan minyak dalam kuali. Okey, saya kongsikan sedikit tip berkenaan dengan permukaan kulit kari puff. Okey, kulit kari puff yang sedikit menggerutu, ada orang kata kari puff berjerawat, itu sebenarnya bila kita goreng dengan menggunakan minyak yang panas. Tapi kalau tak mahu kari puff tu menggerutu ataupun berjerawat, minyak yang digunakan untuk menggoreng kari puff adalah minyak yang kurang panas dan api yang kecil. Okey, bila warna dah bertukar color menjadi coklat macam ni, ni maknanya dah masak, dah bolehlah diangkat. Okey, boleh nampak ya, kari puff ni tidak terbuka semasa digoreng. Dah siap pun kari puff kita. Boleh nampak hasil dia cantik kan? Tak terbuka pun walaupun kita guna acuan. Cantik kan? Nampak? Kemas saja. Dan kari puff ini rangup. Nampak dalam dia. Selamat mencuba. Semoga perkongsian resepi ini dapat memberi manfaat.
Jika suka dengan video saya, jemputlah subscribe dan on loceng notification untuk mendapatkan video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.